Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi Ahad. Pagi-pagi Ahad. Siapa yang masih dah jaga ataupun tengah duk relax-relax, duk breakfast. Terima kasih siapa yang bersama. Pagi ni saya ada rasa nak share. Saya harap suara saya okey. Okey tak suara saya? Suara saya okey tak pagi ni? Rasa serak-serak basah. Okey. Dua perkara kita kena jaga dan dua perkara kita kena tinggalkan. Kita akan tinggalkan, Dua perkara kita kena jaga dan dua perkara kita akan tinggalkan. Benda apa dua perkara tu, tuan-tuan? Tapi sebelum tu, tuan-tuan, kadang-kadang kita bila saya dapat ilmu ni, kita just life kita ni macam tak ada purpose dah. Bukan tak ada purpose, maksudnya kita tak ada target. Kita tak tahu cara, dan kita tak tahu cara yang betul. Sebelum ni saya share, kita bukan tak berjaya, tapi kita tak tahu perkara yang tepat dan betul untuk kita menghadapi kejayaan tu, untuk ke arah kejayaan tu. Tak kisahlah, contoh saya buat bisnes kan, saya duk share dengan kawan-kawan tim saya cakap, kita ni sebenarnya kita bukan tak berjaya, tetapi kita tak tahu perkara yang tepat, perkara yang suit dengan kita, perkara yang menyebabkan sales kita tu cantik. So that's why benda tu bila kita tak dapat yang betul, point yang betul, benda tu tak jadi. Sebab apa? Ada orang lain boleh berjaya. Ada orang lain boleh berjaya, boleh jadi macam-macam lah kan. Tapi kita masih belum berjaya. Kenapa kita tak dapat? So kita tak dapat lagi perkara yang betul dan tepat. Itu sebagai orang kata mukadimah lah. So saya nak share dengan tuan-tuan pagi ni. Saya rasa macam pagi ni saya rasa nak bercakap pagi ni. So saya nak share dua perkara yang kita kena jaga dan dua perkara kita akan tinggalkan. So kalau tuan-tuan nampak benda ni, insya-Allah benda ni kita ada, life kita ni kita ada purpose tau. Life kita ni kita ada rasa macam, oh aku kena buat macam ni, aku kena buat macam ni supaya aku akan still strong, especially on the financial, especially on the apa yang kita nak go through dengan life kita. Sebelum ni saya share tentang kita hidup ni 28,000 hari. Kita hidup sekarang ni lebih kurang 70-80 tahun. Apa purpose kita? Apa yang kita akan ready? Macam mana hidup kita selepas 60 tahun nanti? Macam mana? Adakah kita masih sihat pada umur 60 tahun? Macam mana saya share? So, pertama sekali yang kita kena jaga adalah, apa yang kita kena jaga? Perkara pertama kita kena jaga adalah setuju tak kita kena jaga kesihatan kita? Sebab apa? Bila kita sakit akan mengganggu benda-benda lain di sekeliling kita. Saya bagi contoh lah, hari ni kalau kita sakit, kita duduk atas katil kan, ada orang nak minta buat gotong royong dekat surau, kita boleh tolong tak? Kita tak boleh tolong. Hari ni kawan kita, jom kita buat pergi camping lah, aku tak sihat lah. Penting kan? So di dalam skop kesihatan ni macam-macam ada. Makanan, mental, fizikal, family, orang sekeliling, jiran-jiran, benda ni masuk. Bila kita circle kita ataupun kita punya environment kita tu cantik, menjadikan kita tu sihat. Setuju tak? Dan saya pun alhamdulillah sihat, boleh bercakap pagi ni. Kalau kita fit, kita sihat, kita strong, energi cantik, bila badan kita akan jadi sihat. Terima kasih siapa yang join saya pagi ni. So kita kena jaga sihat. Saya bagi contoh lah, saya bagi contoh hari ni kan ada 4 jenis orang. Terima kasih siapa yang saya like saya punya ni. 4 jenis orang. Yang pertama dia sakit tapi dia tak ada duit. Tak seronok kan? Dah lah sakit tak ada duit pula tu kan. Dia dah lah jatuh ditimpa tangga. Orang yang kedua, dia sakit tapi dia ada duit. Saya ada kawan seorang, dia buat dialisis 3 kali seminggu tau. Buat dialisis 3 kali seminggu
satu kali dialisis enter per entry adalah RM250. 3 kali dialisis RM750. Kena bayang. Seminggu. Dialisis tiap-tiap minggu kena buat. So 4 minggu sebulan, dia kena spend lebih kurang dalam 2,400 untuk kos dialisis. Tuan-tuan, walaupun kita ada duit, tapi kita tak sihat, kita tak seronok. So penting untuk kita jaga kesihatan, setuju tak? So orang yang ketiga adalah dia ada duit. Dia ada duit. Sorry, tadi dia sakit, dia ada duit. Sekarang dia ada duit, tapi dia sakit. Ada duit, tapi dia sakit. Orang yang keempat adalah dia sihat, tapi dia ada duit. Tadi kan? Oh, dia sihat, dia sihat tapi dia tak ada duit. Tak seronok juga. Sihat ni badan fit, boleh angkat berat, fit lah, segala-galanya fit. Tapi at the end of the day, duit tak ada. Tak seronok. Setuju? Orang yang keempat adalah dia ada duit, dia kaya, dia sihat. Yang itulah strong. Dengan strong ni lah yang menjadikan kita ni sihat. Bila kita sihat, ada duit, sihat, seronok. Boleh bercakap, boleh bagi idea, boleh bagi tolong orang, boleh bagi manfaat pada orang. Yang penting sekali, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kita dapat bagi manfaat kepada orang lain. Dengan kesihatan dan kekayaan, kita boleh bantu orang. Bantu dari segi, tak kisahlah bantu dari segi duit, especially lagi seronok kalau kita boleh bantu dari segi duit. Ataupun kita bantu dari segi idea, percakapan, penerangan, kan, fizikal, pergi buat gotong royong, ada orang tolong, betul tak? So, bila kita sihat, kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Setuju? Okay, yang kedua, apa yang kita kena maintain? Apa yang kita kena jaga? Adalah kesihatan dan income. Tuan-tuan, hari ni kita buat kerja setiap hari untuk dapat apa? Hari ni kita buat kerja setiap hari untuk dapatkan income. Ada orang kerja 14 jam. Saya ada klien seorang suri rumah, suri rumah. Saya tanya, puan, anak dia 5 orang. Saya tanya, puan, suami puan kerja apa? Suami saya kerja hotel, 4 guard. Jadi guard daripada 7 pagi, 7 petang, malam buat grab food. 14 jam satu hari. 14 jam satu hari kerja. Untuk dapat apa, tuan-tuan? Nak bagi anak makan. Untuk dapatkan income. Ada orang satu hari buat kerja 2-3 kerja. Buat part time, buat full time. Buat full time, buat part time. Kan? Buat 2 part time. Jadi guard. Kan? Buat burger lah. Buat grab food. Sekarang ni mudah nak buat grab food. Lepas tu macam-macam lah. Untuk dapat apa? Income. So dua benda ni kita kena maintain. Kita kena maintain. Apa jadi pun kita kena maintain supaya kalau kita sihat, income kita ada. Setuju? Kalau kita sakit, adakah mengganggu income kita? Mengganggu kan? So dua benda ni, apa jadi, kita kena make sure dia berjalan serentak. Sebab apa, bila kita sakit, tuan-tuan bayangkan hari ni, saya ada isteri saya ada kawan seorang dekat office. Isteri saya nurse, dia ada kawan dekat office dia, attendant. Maksudnya attendant ni pembantu perawatan. So dia accident, dia bawa motor, dia accident. Bila dia accident, perut dia pecah, tuan-tuan. Perut dia pecah, dia terpaksa buang air besar menggunakan beg. So, in the same time, saya pergi tengok rumah dia. That's why saya boleh cerita. Saya pergi tengok rumah dia, sedih lah keadaan dia. Tapi, nak cerita, itu saya cakap, kadang-kadang kita ni tak boleh elak accident. Kadang-kadang kita bawa motor cantik kan, kita berhemah, kita bawa motor, tiba-tiba ada orang langgar belakang. Ini langgar lari, kes langgar lari. So, suami dia, isteri dia suri rumah. Suami dia, yang duk pergi kerja setiap hari. Suami aktiviti setiap bulan ni dia seorang je buat. Dia bayar bil, dia hantar anak sekolah, dia buat ni. Isteri dia duduk rumah jaga anak saja yang tahu. So
Bila dah suami dia kena accident, orang langgak belakang, orang langgak lari, perut dia pecah, dia terpaksa buang air besar ikut bag. So, dia kena tebuk kat sini, nak kena ada penjagaan rapi, intensive care. So, alhamdulillah ada bantuan. And so dia pun gaji dia tak besar dan dia ada orang bantulah, Badan Kebajikan Masyarakat bantu, apa tu, KKM bantu. So, yang the best thing adalah, terima kasih siapa yang like. Yang the best thing adalah dia kerja kerajaan. Bila dia kerja kerajaan, gaji dia still ada. Walaupun dia MC dekat berapa, saya ingat dah setahun lebih, gaji ada. Gaji masih ada, tuan-tuan. That's why saya cakap, bila kita ada income dan sihat, dia berkadar langsung tau. Berkadar langsung. Bila kita sihat, kita income ada sebab. Tapi alhamdulillah, yang saya pergi melawat ni, kawan isteri saya tu, dia ada gaji. Dan tetapi yang menjadi terima kasih Safiah Tokiah kerana FYP hashtag. So bila suami dia dah sakit, dia kena dulu, kalau dulu dia jaga anak saja. Tetapi sekarang dia kena jaga suami, dia kena jaga anak, dia kena teruskan hidup. Dia tak payah cari duit sebab suami dia ada gaji lagi. Tapi bayangkan kalau kita ni sebagai contohlah kerja swasta ataupun kita makan gaji, buat char kway teow tepi jalan ke, pasar malam ke. Kalau kita sakit macam tu, macam mana dengan income kita? Macam mana dengan income kita yang kita provide setiap hari? Kalau kita tak boleh kerja. Saya pernah share satu video tau. Mamat ni, dia ada 4 restoran. Dia ada 4 restoran. 4 restoran dia tu, jalan-jalan cari makan datang. Tuan-tuan rasa kalau jalan-jalan cari makan TV3 tu mai, agak-agak dia successful tak dalam restoran dia? macam ni Cikgu Matt dulu dalam 90-an dah pandai saya. Terima kasih Sir Richard Bawan. So bila kita apa tu, dia ada 4 restoran, jalan-jalan cari makan datang, dia memang successful dalam restoran dia. Tapi dalam video dia beritahu apa tak? Dia cerita dulu dia ada Harley Davidson. Kira successful lah, Harley Davidson, sport car. Tapi sekarang dalam video tu dia beritahu apa? Sekarang dia goreng char kway teow dekat tepi jalan tumpang kedai orang lain. Dia sebab apa tau? Sebab dia dah kena stroke. Bila dia kena stroke, habis saving dia. Yang 4 restoran tadi, restoran terpaksa kena tutup. Habis semua disebabkan dia start sakit, dia tak boleh nak still strong untuk menjaga income dia. Sebab apa? Dia dah sakit. Tuan-tuan, bila kita dah sakit, macam-macam disruption, macam-macam benda yang mengganggu di sekeliling kita. That's why penting kita kena still strong, menjaga kesihatan. Penting. Sihat tu mahal, tuan-tuan. Sakit pun mahal. Sihat mahal, sakit pun mahal. Kena fikirkan tentang benda ni. So, bila kita sakit, income kita pun sakit. Setuju? So, 2 benda ni kita kena jaga. So, kalau kita sakit, macam mana kita dapat? Kita kena fikirkanlah. Sama ada kita sanggup pergi hospital kerajaan ataupun hospital swasta, nak cepat ke lambat, nak ada duit ke, ada fund ke, nak pinjam duit ke orang ke, ada siapa yang boleh tolong kita, nak guna KWSP ke, kawan saya kena buat bypass, duit tak ada. Nasib baik dia ada KWSP, dia boleh ambil account 2 untuk kos bypass dia tadi, 25,000. Alhamdulillah dia ada duit. Kalau dia tak ada duit, mana tuan-tuan? Pergi hospital kerajaan, saya tak cakap hospital kerajaan tu tak okey, tapi kita kena tunggu turn. Bayangkan hari ni kita sakit jantung, tiba-tiba kita pergi hospital kerajaan cakap you kena tunggu turn setahun. Tengah sakit kita kena tunggu setahun. Subhanallah. So kena fikir macam mana kita nak jaga 2 benda ni dengan terbaik. Okey? Kita yang buat pilihan sendiri, sama ada kita nak pergi hospital yang cepat ataupun hospital yang lambat. Macam mana kita nak jaga income kita. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak? So, jaga kesihatan. Jagalah pergi jogging ke. Kevin Zahri bagi tahu kita kena
maintain, kita kena bawa kelak peluh 150 minit per week. Kena spend untuk kita release tension supaya kita still sihat. Okay, apa yang kita akan tinggalkan? Nanti boring pula kan? Goreng banyak sangat. Okay, apa yang kita akan tinggalkan? Yang pertama, kita akan tinggalkan family kita. Setuju tak? Hari ni kalau kita meninggal, kita akan tinggalkan family kita. Adakah kita tinggalkan family kita dalam keadaan dia senang? Adakah kita tinggalkan family kita dalam keadaan dia sukses? Adakah kita Ustaz beritahu ada 3 benda yang kita akan tinggalkan yang bermanfaat. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Tuan-tuan, kalau kita tinggalkan family kita dalam keadaan dia senang, agak-agak anak kita akan doakan kita tak? Cuba fikirkan keadaan tu. Benda ni dalam, tuan-tuan. Benda ni dalam. Benda ni tak nampak. Selagi kita tak mati, kita tak tahu. Sekarang kita hidup, kita tak nampak. Kan? Dalam surah sejadah tu bagi tahu, aku nak balik ke dunia satu saat pun boleh lah. Ayat tafsiran dia macam tu. Kan? Tapi Tuhan takkan bagi dah. Hang mati, hang pandai-pandai lah nak hidup masa lepas mati. Sekarang ni lah hang nak cari satu bekalan. Ulama' beritahu macam ni tau. Kadang-kadang saya ada idea, saya cakap, ulama' beritahu kehidupan kita ni macam kita naik kapal tau. Naik satu bahtera yang besar. Kita sampai satu pulau. Pulau tu dunia. So, nak hoda kapal ni cakap, okay, kita sampai satu pulau tu. Dalam pulau tu ada bekalan yang sangat banyak. Bekalan makanan. So, kutiplah makanan dekat dalam tu. Dunia ni lah tempat kita kutip makanan. Sebab apa? Kita ada perjalanan yang jauh lagi. Ulama' tafsir kehidupan dunia ni macam tu. So, ada 3 jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang kutip makanan yang banyak. Senang dia. Perjalanan yang jauh. Orang yang kedua, kutip sikit-sikit. Relax. Menikmati keindahan pulau. Tak sempat nak kutip banyak. So, dia ada rugi, dia ada untung. Orang yang ketiga, tak kutip langsung makanan dalam tu. So, dia rugi. Perjalanan yang jauh dia lapak. Dia tak dapat teruskan perjalanan. So, kita kena fikirkan macam mana kita nak tinggalkan family kita dalam keadaan apa. Susah ke senang? Kita yang akan decide. Yang kedua, kita akan tinggalkan harta. Itu kalau kita ada harta. Saya bagi contoh kalau kita ada rumah sekarang. Kita ada rumah sekarang kan. Adakah kita yakin rumah kita tu akan dapat dekat isteri kita? Kita kena fikirkan tentang tu. Saya tak mau cerita tentang pembahagian faraid lah apa semua. Wajib lah. Tapi ada cara dia. Ada cara dia yang kita kena manage harta kita. Supaya harta kita boleh menjadi manfaat kepada family kita. Kan? Harta kita boleh bagi wealth distribution ke ataupun harta kita tu boleh jadi sebagai pahala kita berterusan pahala tu kan, ataupun harta kita tu boleh bagi manfaat kepada family kita kan. Kita kena tahu. So that's why saya cakap dua perkara ni kita kena tahu. Baru kita tahu purpose of life. Setuju tak saya, apa yang saya bincangkan hari ni? Setuju tak yang saya cakap tuan-tuan? Kan? Setuju tak kalau saya cakap dua perkara ni kita kena jaga, sihat dan income. Kita kena jaga supaya kita still strong nak teruskan hidup. Dan benda yang kita akan tinggalkan adalah family dan harta kita. Kan? So, adakah kita tinggalkan family kita dengan keadaan yang senang? Kita yang decide. Adakah kita ada harta sekarang, harta kita boleh memberi manfaat kepada orang di sekeliling ataupun family kita? Kita yang fikirkan. So, terima kasih siapa yang bersama dengan saya pagi ni. Saja saya just nak cakap pagi ni sebelum nak breakfast. So, saya harap apa yang saya share memberi manfaat kepada tuan-tuan dan terima kasih siapa yang FYP, Safia, Richard Bawan dan Cik Puan Rina semualah yang tengok saya punya live. Dan semoga Allah SWT mudahkan urusan tuan pagi ni. Hari ni hari Minggu, hari beristirahat. Spend time dengan family. Kita spend time dengan family, apa yang kita boleh happykan family kita. Jangan duk kerja je sampai family kita lupa. So, hari Ahad ni kita full time bagi spend kemas rumah ke, buat aktiviti yang best dengan family supaya kita nak kerja nanti, kita fokus dengan kerja pula. Okey, terima kasih siapa yang bersama dengan saya pagi ni. Semoga dapat manfaat dengan apa yang saya share. InsyaAllah setiap malam saya akan live
di antara pukul 9.30 hingga 10.30 live dekat page saya, live dekat TikTok untuk follower-follower saya yang tersayang. Terima kasih siapa yang bersama dengan saya. Semoga Puan Nurlina, terima kasih kerana join saya punya live. Semoga dapat manfaat dengan apa yang saya share. Kita kena fikirkan kehidupan kita supaya kita ada purpose. Life kita ada purpose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.